Jadi insya-Allah pada pagi ini seperti yang disebutkan tadi, kita akan baca kesimpulan bab yang ke-9. Kalau kitab saya ni muka surat 124 kalau mungkin cetakan sebelum ini lain muka surat tu lain. Baik, cuba tengok kandungan bab yang ke-9 sebagai kesimpulan. Kalau dalam cetakan ini dia buat 22 poin. Yang mana poin itu maksudnya isi-isi yang penting yang diambil daripada awal perbincangan sampai akhir itu dibuat kesimpulan. Jadi insya-Allah dengan kesimpulan ini yang merupakan poin-poin utama daripada bab ini, dia akan menggamit pemahaman kita lah. Kita duk belajar rasanya 2 siri ke berapa siri ataupun 3 untuk bab ini. Baik, yang pertama tafsiran ayat dalam surah An-Najm. Dalam surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza, ayat itulah. Maknanya dalil pertama di bawah bab yang ke-9 ini. Jadi apa tafsiran ayat dalam surah An-Najm? Jadi bila dikemukakan ayat ini, kemudian di bawah tu ada syarah dia. Syarah dia yang paling utamanya, poin dia lah yang paling utama, bahawa mana orang Arab zaman jahiliah, khususnya golongan musyrikin ini, sebenarnya apa yang mereka sembah berupa Lat, Uzza dan sebagainya, itu sebenarnya adalah satu sikap yang tidak bertanggungjawab dalam bab ibadat, di mana penyembahan yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak ada dalil pun. Kalau nak kata dari segi dalil, tak ada. Jadi maknanya bahkan nama itu pun nama yang mereka berikan sendiri kepada berhala. Itu sebenarnya tidak ada dalil pun. Itu sebenarnya berdasarkan kepada nafsu mereka. Itulah lebih kurangnya. Baik, yang kedua, mengetahui bentuk permintaan para sahabat. Jadi kalau kita tengok dalam perbincangan sebelum ini, bahawa sahabat Nabi pernah minta daripada Nabi SAW untuk Zatu Anwat. Itu ingat tak? Zatu Anwat, mana sepohon pokok zaman jahiliah dulu, dia ada sepohon pokok nama Zatu Anwat. Pokok ini dianggap pokok yang ajaib, ada hikmat tertentu. Bahkan disebut dari riwayat, orang-orang kafir ni bila nak pergi ke mana-mana, dia akan gantung buat seketika pedang dia di pokok itu, nak ambil berkat. Dan mereka bertafakur di pokok itu. Itu kebiasaan Arab zaman jahiliah. Jadi sahabat Nabi yang baru-baru masuk Islam ni, yang dikatakan hudatsa'u ahdin bi kufrin, itu mereka minta juga, kalau buat biar ada juga kepada kita begitu. Bagaimana wahai Rasulullah? Itulah Rasulullah sebut, kamu ni tak ubah seperti Bani Israel dulu minta kepada Nabi Musa. Ada tu. Di situlah maksud dia. Yang ketiga, bahawa jadi kenapa sahabat sebut gitu? Kerana dia tidak tahu, dia tidak ada maklumat. Dia sebab pada pandangan zahir dia, berdasar pada akal semata-mata, dia nampak macam ada kebaikan juga tu. Tu. Dalam bab akidah ni, maknanya apa di sini? Maknanya tidak boleh menjadi dalil. Rasa baik sesuatu tidak boleh jadi dalil. Dalam bab ni, dalam bab akidah ni, dalam bab ibadat, tak boleh dia kena dalil. Tak boleh semata-mata rasa baik kita berbuat, tak boleh begitu. Salah begitu. Kalau dalam bab lain mungkin boleh. Dalam bab ke dunia biasa kita rasa molek kalau buat dapur depan tangga, buat rumah baru. Biasa kalau kita dapur dia tak belakang dak kita rasa molek, tak ada. Kau tu tak apa tu, tak salah tu. Lepas tu kita nak pindah boleh ikut kita, rumah kita. Nah, tapi agama dia tidak gitu. Sebab agama ni konsep dia ikut saja. Baik, yang keempat, dua maksud para sahabat dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kerana mereka beranggapan bahawa Allah suka. Jadi sahabat minta nak juga pokok seperti mana yang ada pada Arab, orang-orang musyrikin yang dipanggil Zat Anwar tu, sebab pada anggapan mereka Allah suka gitu. Dia tak tahu. Jadi bila Nabi SAW bawa, tak ubah kamu ni, supaya Bani Israel minta pada Nabi Musa, dia kata mana? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun, seterusnya tu. Maknanya Nabi menyamakan di sini bahawa permintaan kaum Bani Israel terhadap Musa nak Tuhan. Tuhan ni nak, bukan makna dia tolak Allah, nak Tuhan biar nampak bertokar tu, dalam bentuk arca, dalam bentuk patung tu. Sebab tak dia tengok Tuhan. Tak nampak, kita tak je nampak Tuhan. Kalau siapa dia kata dia nampak Tuhan, tu boleh sesat lah.
Tu. Tu yang keempat. Bapa dia minta sebab dia tak tahu. Sebab tu bila Nabi samakan sikap mereka tu dengan Bani Israel yang pernah meminta pada Nabi Musa nak satu Tuhan yang dalam bentuk lembaga itu. Selepas tu sahabat Nabi tak minta dah. Dia faham dah Allah tak boleh kalau gitunya. Baik. Yang kelima, bila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka, lebih lagi lah. Kalau sahabat diri pun sama Nabi pun mereka awal tak faham. Kita umat yang jarak dengan Nabi begitu jauh, lebih-lebih lagi lah kita tidak faham. Nah, sebab itulah dalam agama ni tak dapat tidak kita bergantung pada wahyu, sama ada Al-Quran, hadis Nabi, dan juga hadis Nabi. Dan juga para ulama yang betul-betul mengikut jejak langkah para sahabat itu. Yang keenam, para sahabat Nabi SAW memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah, yang mana hal itu tidaklah dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Jadi kalau sahabat Nabi ni, kalau ada dia buat salah, khususnya zaman Nabi ketika Nabi hidup, memang ada. Ada dalam riwayat menyebutkan mereka dimaafkan. Memang ada sebut. Bahkan dalam kitab Faslul Khitab tu, fi mawqifil ashab, fi mawqifil syiah minal ashab, dia sebut lah. Khatib Baghdadi tak siap saya, dia sebut. Dia kata kalau dah ada dalam hadis Nabi maksudnya, menyebutkan sahabat buat salah, tiba-tiba tidak disebutkan sahabat diampunkan, sama ada dalam hadis tu ataupun ada hadis lain yang menyebutkan sahabat itu diampunkan, itu tanda hadis tu hadis bermasalah. Siapa begitu sekali? Macam seolah-olah jadi usul dirayah tu, termasuk dalam usul dirayah. Mana kalau kita jumpa satu hadis menyebutkan satu teruk sahabat Nabi, kena hadis Nabi yang kata gitu. Kalau cerita orang lain itu tak kira hadis Nabi, dan tidak disebut Nabi diampunkan, sama ada dalam hadis itu ataupun hadis lain, itu tanda hadis itu bermasalah. Kena semoklah. Jangan, maknanya peringatan daripada Khatib Baghdadi, jangan terus terima hadis itu. Kena buat semokkan dulu lah. Kena buat semokkan dulu. Itu maksud dia. Itu bukan bermakna sahabat tidak buat salah. Dia ada buat salah, tapi mendapat keampunan. Kalau kesalahan itu kesalahan besar lah. Kemudian selepas Nabi wafat, ada ketiga sahabat buat salah. Kita yakin bahawa ada, sebab sahabat bukan maksum. Cumanya kesalahan-kesalahan dia tu kesalahan yang bagaimana. Sebab itulah sahabat ni kita kena tengok secara keseluruhannya kehidupan dia tu. Misalnya dalam kitab tu juga sebut, dia kata kalau sahabat ada buat salah pun misalnya, cuba bayangkanlah dengan dia turut serta dalam peperangan, begitu banyak peperangan bersama Nabi, dan sahabat ni ramanya habis harta kerana agama, kemudian dia kalau tidak berperang pun keluar daripada tanah air dengan maksud untuk sebar agama. Itulah ulama sebut, dengan jasa-jasa dia kira-kira kalau kita fikir secara zahir pun akan tertampun kesalahan dia. Tentu dah banyak kebaikan, pergi saja pun sebaik mana dah pahala tu. Dari sudut itu, jadi bukan bermakna orang yang baik ni orang yang tidak buat salah. Silap tu kalau kita kata gitu. Jangan kita kata orang yang dikatakan baik ni orang tak buat salah langsung, tak ada salah. Tak betul tu. Waktu Nabi dan Rasul saja gitu. Khairul khatta'in at-ta'ibun. Sebaik-baik orang buat salah orang bertaubat. Bahkan tak ada seorang tu kata hamba tak ada ingat hamba buat salah. Kata mu yang tak ingatnya. Cuba suruh bini sebut nak tahu. Kak ngorek tak habis lagi. Kita ni dia tak tapak salah kita. Kalau orang lain tak sebut, tanya orang dia sebut lagi. Sebab tu kita perlu pada orang lain. Sahabat yang baik ni sahabat yang mana dia sebutlah kesalahan tak kena dan buat gini. Tu sahabat jauh lah tu. Gitulah maksudnya. Sebab tu jangan kita ingat sahabat Nabi ni tidak buat salah. Buat salah tu sebab dia manusia. Sebab tu dia sebut sini sahabat Nabi memiliki kebaikan, banyak kebaikan sahabat Nabi, dan jaminan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada tu. Hak kita panggil wali, kau orang paling jauh sampai kita hotok guru kita. Tak sebut ayat lah. Tak ada dalam nas kata dia tu dapat maghfirah. Mana dia kena usaha dapat maghfirah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang ketujuh. Sebenarnya poin yang ke-6 ni dia berkait dengan sahabat Nabi sana lah, hak minta sana. Ada kau minta untuk buat amalan syirik?
Muka dia baru masuk Islam. Kita ni kita tak ada pengalaman. Sebab tu kita perlu tahu. Misalnya kita kata Firdaus, Brother Lim, Syah Kiri, kita hak duduk inilah, kita kata hak asal tidak Islam. Cuba kecek dengan dia. Dia tu mula-mula dia masuk Islam setahun mana? Ni kita duk kira kita hak Islam lama tu. Nak boleh dikatakan kuntum khaira ummah, itulah proses yang dilalui oleh para sahabat sebenarnya. Kita jangan kita ingat orang jauh nampak, kita nampak dia molek, mana hidup dia kapet merah daripada awal gitu. Kadang-kadang hidup dia tu penuh dengan syirik pada awal. Tapi bila Allah nak kebaikan pada seorang, dia akan melalui proses hidayah. Dan bila terima hidayah tu, orang panggil hidayah tu sekadar masuk Islam baru. Apakah dia boleh buat selalu sakit baki amalan yang berkait dengan syirik dia melalui proses juga. Sebab kita dalam masyarakat Melayu, kita nak boleh jadi setara ni dulu lagu mana? Berat mana? Malah cerita, malu kau orang. Tapi nak buat macam mana? Siapa ada tu syirik akbar secara besar-besar. Berjemaah buat di pantai Seri Tujuh. Lepas kubah bala tu. Dari laut puja pantai tu. Tu syirik yang nyata. Sedangkan ulama kita kalau bomoh minta bahan untuk kita, misalnya kita nak buat rawatan. Orang lain ni dia panggil rawatan cara Islam. Sebenarnya tak betul istilah tu. Sepeta tu cara Islam tu. Tak Islam mana orang Islam tu. Baca bismillah lagi, berdoa lagi. Gitu ya. Orang kita nak tak Islam ni tak guna jarum tu. Tak betul tu. Cara tu salah faham. Menyebabkan jadi tertipu. Padahal amalan dia buat tu syirik. Kadang-kadang masa bomo, masa buat rawatan. Tak betul. Sebab tu jangan terpengaruh lah. Jadi apa saya nak sebut di sini ya? Bahawa maknanya amalan syirik yang berlaku oleh nenek moyang kita dulu tu, itu memang je syirik akbar tu. Syirik akbar tu. Jadi kena kalau ikut sejarah kan, mana teruk sungguh lah. Kalau nak sebut lah, tapi berlaku perubahan. Tu syirik akbar. Teruk kalau kita baca sejarah. Sehingga ada saya pergi ke Pantai Seri Tujuh, dia kata akhir-akhir sebelum tak ada tu. Akhir-akhir tu dia sembelih tu, dia buah daging. Saya juga dia mengaku bapa saya juga tu. Dia buah daging, dia gula daging. Jadi kalau dia nak hanyut laut tu, dia sombak jerami, biar nampak gelembung. Cerdik juga dia. Jadi dewa tak cara mana tu. Asalkan ada. Jadi berkali dia pada anggap dia lah. Jadi berkait dengan saya sebut tadi, misalnya ni ulama kita sebutlah, tak ada ruang ni tak ada khilaf. Misalnya kita pergi nak rawatan lah. Bomoh ataupun dukun tu kata kita nak darah ayam kapur warna putih. Mana kena sembelih dulu? Tak boleh. Dia kata dak sembelih baca bismillah Allah akbar, dak niat awak tu. Tak boleh. Tu memang syirik. Jangan main tu Baik, yang ketujuh, Nabi SAW tidak menerima alasan para sahabat. Bahkan beliau menyangkal dengan bersabda Allahu Akbar. Bila sahabat minta nak zatu anwa, seperti mana orang Arab musyrikin tu ada pokok tu. Pokok ni ingat pokok yang dianggap berkat. Tu nak lagu tu biar ada tak sepokok, sepohon tak apa dah. Enggak berkait dengan pokok. Saya sebut dah pada minggu lepas. Kalau setengah-setengah agama tu jumpa pokok besar sikit, sudah lalu. Tak boleh selih pokok besar. Dia buat tempat dia ibadat saja. Dia letak macam-macam lah, dia letak di pokok tu. Bunga, kain-kain tertentu yang warna kuning, ada warna merah, ada tulisan-tulisan tertentu, kita tepek di pokok tu. Ada tu segi akidah. Jadi Arab zaman jahiliah gitulah juga. Sebab tu bila sahabat masuk Islam mula-mula, dia nak juga dengan anggap perkara tu molek bagi dia lah. Jadi Nabi tak terima. Bahkan Nabi kata Allahu Akbar. Itu tradisi orang-orang kamu sebelum masuk Islam tu. Kamu ni kalau dengan sikap kamu ni, kamu akan ikut orang-orang sebelum kamu, Yahudi, Nasrani, sejengkal demi sikit demi sikit. Dan setengah riwayat sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sehingga bila mereka masuk lubadak la dakhaltumuh, kamu juga akan masuk. Apa maksud Nabi? Maksudnya kalau kita tidak faham agama, maknanya kita kena faham agama kita, hak Islamnya gini. Dan selain daripada hak tu, kita kira hak tu susuk pelu, hak luar. Boleh jadi kita ni tidak tahu itu ajaran siapa. Boleh jadi kita tak tahu. Sebab bukan semua orang tahu ajaran siapa. Tak, kita kena tahu hak asal. Hak Islamnya lagu mana.
Selain daripada tu kita tolak. Lepas tu tak sehukum lah. Sebab tu saya nasihat. Takut tersalah tu saya sebut. Jangan tak payah dihukum lah. Cukup tolak gitu cukup dah. Lepas tu nak ukur sesak ke kafir. Suruh aku tu peti. Orang dia kata tu peti pun tak tahu. Misalnya dia kata contoh tu. Kau dia kata gitu. Enggak tu peti bukan sahaja. Hak tu peti tidak rasmi pun. Alim kemain jangan kira. Itu maksud. Sebab kita dalam agama akidah ahli sunnah ni kita tidak boleh mengambil pandangan seorang. Walaupun dia mufti yang dilantik, baguslah dia tu. Tapi orang lain kena ambil kira juga. Sebab kerajaan pun kita kata jabatan mufti kadang-kadang dalam setengah-setengah isu dia perlu juga pandangan orang lain. Tokoh-tokoh hak tidak berjawatan dalam kerajaan. Biasa je ilmu tu begitu, memang begitu. Jangan kita ingat bila seorang tu diberi jawatan khusus maka dia lebih alim pada orang lain. Tak mesti itu jawatan untuk memudahkan pengurusan saja. Kita kena bersangka baik. Jadi pihak dia pun begitulah juga. Jangan dia ingat orang ada dalam bilik tu saja hak bertanggungjawab terhadap agama. Tak juga begitu. Sebab orang alim setengah-setengah tu tak terlibat pun dengan mana-mana pihak. Mana gitu. Jadi semua tu kena ambil kira. Kena ambil kira. Baik, yang ke-8. Jadi Nabi SAW bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat. Sebab apa Nabi bersikap keras tu apa? Sebab ini masalah syirik ni. Ini masalah akidah ni. Nabi tak wiruai langsung. Yang ke-8, permasalahan penting dan inilah yang dimaksudkan. Apa dia? Iaitu Rasulullah SAW memberitahukan bahawa permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel yang mana mereka pernah minta kepada Nabi Musa alaihi salam dulu. Apa yang hak tadi kita kata minta nak satu pokok yang nama Zatu Anwa tu, hak tu sahabat Nabi, hak baru masuk Islam. Kalau zaman Nabi Musa tu Bani Israel, dia pernah minta juga. Padahal bukan minta pokok, dia minta Tuhan tu. Buatlah untuk kami sebuah Tuhan. Sebuah Tuhan ni maksudnya berhala dalam bentuk arca. Hak tokoh lah, dia boleh setuh, boleh nampak. Dia nak tu. Sebenarnya maksud tawassul lah. Sebagaimana mereka ada beberapa berhala, orang boleh nampak. Ni main tak boleh nampak. Tak nampak tu. Siapa kali tak nampak. Tapi percaya sebab apa? Sebab dalil sangat banyak. Quran tu dalil paling besar. Tapi sahabat Nabi Musa dulu, dia tak faham yang itu. Sebab tu dia minta tu. Baik, satu poin penting. Saya nak sebut di sini. Kenapa Nabi bila sahabat dia minta pokok tu, dia samakan dengan sahabat Nabi Musa hak minta Tuhan. Nak ayatnya isu ni semuanya isu berkait dengan pengabdian diri, berkait dengan akidah, berkait dengan tauhid, berkait dengan syirik. Sama saja. Seolah-olah Nabi menyamakan sikap sahabat Nabi Musa minta Tuhan dalam bentuk berhala itu sama dengan sahabat Nabi Muhammad minta pokok yang ada hikmah dalam anggapan mereka. Gitu. Jadi maknanya perkara itu sama-sama berkait dengan isu. Satu isu. Apa dia? Syirik kepada Allah. Tak salah bahaya. Sebab itulah saya tekankan dengan bahasa yang sangat mudah bahawa tauhid ni maknanya gapo-gapo Tuhan. Tu bahasa Kelantan mudah. Nak masuk bilik air pun sebut nama Allah. Tubik bilik air pun sebut nama Allah. Nak turun daripada rumah sebut nama Allah. Nak main kenderaan sebut nama Allah. Pergi ke kedai, nak masuk kedai pun sebut nama Allah. Semua nama Allah. Paling ku tak ingat doa tu bismillah juga. Semua nama. Nak tidur, nak minum, nak makan, sudah minum. Kita nak baca kitab, sudah baca kitab. Nak tubik, Assalamualaikum tu saja tu nama Tuhan tu. Assalam itu. Tu makna tauhid. Sepatutnya kalau orang Islam didik gitu, dia tak ingat daripada benda lain. Enggak kita duk mengaji hadis, tak akan kena seseorang itu musibah kalau Tuhan tidak takdir ke kena. Tak sedar ayat. Seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, seluruh manusia semua nak mengenakan kita musibah. Satu musibah tak kena. Kena yakin gitu. Kalau kena tu cek Tuhan maksud kena. Tuhan takdir kena. Cuma kita tak tahu sebab tak berlaku. Bila berlaku baru tahu. Enggak memang kita bila berlaku tu baru tahu. Kadang-kadang berlaku tu tahu tapi tak faham. Tahu tu lain faham. Tak faham pula. Jadi kita kena ingat perkara tu. Itu akidah tu. Tu nak ayat Tuhan berlaku. Tu sebenarnya akidah tauhid. Jadi maknanya orang Islam yang terdidik dengan cara tu, dia tak akan bergantung kepada makhluk lain, azimat ke apa. Dia tak bergantung. Bukan dia jadi tak semua sabar. Sabar. Dia tak ada duit, tak cukup makan, tak takut dia apa. Dah Tuhan takdir dah gitu. Enggak tak sedar ayat lah kita
bantu agama Tuhan ni, tak akan apa-apa kedana kita. Tak, bukan maksud tidak miskin, tidak akan lapar, mati kita pada yakin tu. Kena yakin tu. Gitu maksud dia. Baik, yang ke-9, pengingkaran terhadap hal itu adalah termasuk dalam pengertian la ilaha illallah. Jadi kita tolak sesuatu yang boleh membawa pada syirik, itu termasuk dalam tahqiqut tauhid. Itu termasuk dalam tahqiqut tauhid. Dan ini belum dimengerti dan difahami oleh orang-orang, yang ni sahabat-sahabat yang baru-baru memeluk Islam, dia tak faham oleh. Sebab tu yang minta tu. Yang ke-10, Rasulullah SAW menggunakan kata yang berbentuk sumpah dalam menyampaikan fatwa, dan beliau SAW tidak berbuat demikian kecuali untuk tujuan ataupun maslahat yang penting. Nabi tidak guna bahasa sumpah ini dalam semua perkara. Bila Nabi guna, makna perkara tu perkara penting, perkara utama, perlu dia mikir. Sumpah tu lah Allahu Akbar tu lah, tu sumpah lah Allahu Akbar. Itu kira bersumpah dengan nama Allah tu. Bapa ya sampai takbir lah tu. Nak ayatnya hak mu minta ni besar risiko fasad dia tu. Fasad dia tu sangat besar. Baik. Jadi makna kita pun boleh buat gitu juga. Oh, banyak macam-macam dia tidak learn ni. Sebab tu benda ni kalau dilak sekara dia jadi 2 kau, 3 kau, siapa terbaru ni lah gagak. Saya 2 ni. Mana ada orang tu nak yang wali besar, mana wali dia siapa. Dia berjaya mengislamkan orang yang mati dalam kubur. Kemana tu bisa tu. Tak duk kita tu. Setara tu nak yang hebatnya orang lain. Sahabat Nabi tu. Nabi tak boleh Islamkan Abu Talib masa hidup dan selepas mati. Tapi ada orang boleh. So yang tunjuk dengan gambar, misal sambung dengan janggut, dia tunjuk tu. Oh, kita tak boleh sama tu. Jadi kita tengok tu setara tu sesatnya boleh pergi. Lepas tu semalam saya tengok saja klik. Muka mari kuliah mengari Isya tak ada klik tu, puasa nak klik. Buka tengok tu biar tu lalu. Gau dia. Nak sebut nama. Tunggu Ustaz Syahabuddin sebutlah. Dalam reaction dia tu dah. Dia kata mana? Dia nak ada seorang wali tu hebat lah gini. Dia pergi ke kubur Nabi. Nabi tobik ada kubur tu. Tobik salah dengan dia. Saya 2-3 kali takut salah dengar. Ulai tengok. Salah tu dia duduk punya halik kiri. Halik kiri. Dia nampak dia ikat tadi kiri. Dia salah dengan Nabi. Kita tak tahulah, kata tak ingat. Cuma boleh tengok lah. Dia salah tu bila Nabi salah. Nabi hala dia salah dengan Nabi. Dia masalahnya kalau kiki gini dia seorang nampak tu tak tahan tu. Orang lain tak nampak. Bila salah tu dia aku tangan dia setuh kulit Nabi. Dia baru lepas tu tangan dia tak buka sampai mati. Main-main. Lemah kita dah. Sebab tu bagi saya kadang kita kecek selera. Kalau orang gini, kalau hak tu nedah pun batal lah tu dengan anak tu. Lagi takut tak pulih tu berat anak kita. Setara tu mikir ustaz tu, kuliah tu. Nah, siapa tu? Pelik. Hak sebelum ni kita dengar sekat Allah tangan Nabi tu ni tobik dengan tubuh-tubuh. Sebelum ni kita dengar hak Kelantan, hak tu Kelantan, ustaz Kelantan sebut dalam YouTube lah. Tidak ngompak, dia YouTube. Bahkan dia pun suka kita sebut tu. Hak tu setakat Nabi tobik tangan ya. Lepas tu dia besar. Hak ni dah tobik cakap-cakap gitu. Bukan sekat tangan, habis dengan body-body. Siapa tahu tu tidak. Tak semua orang dengar tu. Tak orang tidak Islam pun dengar. Dia kata, pelik dia kata orang Islam ni. Tapi tu dia pun pelik ikut. Hak tobik gini daripada beberapa ustaz. Tu fitnah besar. Satu persoalan timbulnya, kenapa bahagia institusi agama tak bertindak? Apa tak bertindak? Cuba kalau kecek fitnah kepada yang di-Pertuan Agong, tak ada Zahur carilah lu kat Johor. Kalau dia nak Johor tu bila. Kalau dia tak apa nak kata Johor tu jangan cari dia kata. Akhirnya kawan tu tobik sendiri. Dah tak nusuk-nusuk dia kata. Ada pun tak jumpa cari. Tapi kalau dia nak jumpa lalu. Tapi hak ni mana senyap gitu. Padahal ustaz ni kecek benar-benar ngarut dalam agama gitu. Apa yang berani tu? Sebab tak ada orang bertindak. Kita pun pelik juga. Nanti rasa lah orang yang pegang jawatan agama dia rasa dia ada akhirat. Kalau dia biarkan benda-benda gini.
Kita lah ni kita tak boleh dakwa dia. InsyaAllah kita akan dakwa dia di hari akhirat. Sebab dia lep benda-benda gini. Dia kena dengar lah sebab cara live. You know? Baiklah dia awal-awal dia takut jadi tanggungjawab, takut jadi isu, beban yang sangat berat di hari akhirat. Duk lep umat Rasul. Gak orang kampung tu duk. Masalahnya orang kecek gini, orang kampung suka ramai penuh kuliah dia. Tu tak tahu je. Jadi kalau orang mengajar hadis semua melana tak? Hak mari tu ni ke kepala dia. Kalau ini tu tak boleh, tak boleh apa kecek sahala macam-macam sahala kecek tu. Tak ada lucu nak tengok sokong payah dia tu nak. Berat ngaji hadis nak hati sokong begitu. Kena cari bapak tu. Jadi kalau kita dengar tu tak malu tu sebab benda terbuka orang Islam. Tengok orang kampung tu jadi sokong. Jadi akhir sekali terbentuk minat orang Islam gitu. Seolah-olah kalau ustaz ni tak ada tu ustaz kalau tak ada keramat-keramat gitu. Dah umur 60 tahun dah ustaz tu dah malah tak ada sebut nah dia mimpi jumpa Nabi. Tak siapa makam ni. Pula jadi tak rasa agama gitu. Sebab tu saya guna istilah pembawakan itu salah. Pembawakan itu salah. Salah tu tahap mana? Tengok keadaan lah. Sebab tu bahaya kan. Enggak bila orang tidak Islam pun tengok juga. Mikir. Hak cerdik lah, hak cerdik. Dia kata lebih kurang dengan agama lain. Gosok. Jadi orang nak tertarik. Popok ahli sains nak tertarik dengan Islam hak dia bawa cara tu. Tas. Orang yang tidak Islam hak dia juga terima. Gitulah dia teruk nak ya. Cuba tengok seterusnya. Yang ke-11 bahawa syirik adalah yang akbar. Ada pula yang asghar. Kerana mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka. Jadi sahabat Nabi bila dia minta gitu tu, dia nak gitu tu, tak jadi murtad selalu. Sebab dia tak tahu. Tapi hak dia minta tu akbar sebenarnya tu. Tapi tak jadi kafir lah. Sebab apa? Sebab dia minta. Dia anggap molek. Sebab tu Nabi sebutlah Allahu Akbar. Gak sahabat-sahabat Nabi ni, dia tahu Nabi ni jahat-jahat. Tidak sama kacik gitu. Bila Nabi, sahabat kacik, Nabi sebut gitu sebagai jawapan sebelum Nabi beri penjelasan. Sahabat tahu lah ni susah ni. Ni susah ni. Buat mari pula. Hak mu minta ni, hak kamu minta sebiji seperti Bani Israel minta dengan Nabi Musa. Ij'al lana alah kama lahum alih. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga ada Tuhan. Minta gitu. Siapa Nabi Musa, kamu ni tak erti semua. Innakum qaumun tajhalun. Kamu ni tak erti. Memang tak erti pun. Lepas tu Nabi bagi pendidikan kepada sahabat. Baik, yang ke-12. Perkataan Abu Waqid Al-Laythi. Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Makna baru memeluk agama Islam. Menunjukkan bahawa para sahabat selain mereka mengerti bahawa perbuatan mereka itu termasuk syirik. Apa maksudnya? Mana sahabat Nabi dia tahulah bila Nabi sebut gitu, rupanya hak tu syirik lagu tu. Sebab apa? Sebab disamakan permintaan mereka dengan permintaan kaum Nabi Musa minta Tuhan dalam bentuk berhala. Sedangkan dia bukan minta berhala, minta pokok. Jadi dia boleh faham, syirik. Mana syirik? Tidak seperti berhala tu. Azimat boleh jadi syirik juga. Hak ni dia lebat berkat ni. Tapi berkat pun dalam bentuk menganggap pokok tu ada kuasa sakti tu. Sehingga kalau tak pedal kat, kalau perang jadi menang lah. Ada berkat, seolah-olah begitu. Tak boleh. Kena berhati-hati. Sebab tu benda-benda gini kan, tak ada untung pun kita ambil. Bahkan kalau kita tolak tu, memang lebih baik. Tentu lebih baik. Saya sebut gitu dalam konteks isu yang setengah orang menganggap isu khilaf. Misalnya, saya sebut sekali sebelum ni sebut acak dah. Misalnya kita kata bak tawassul dengan orang mati. Orang soleh lah. Kan ada ramai ulama kata syirik tu. Ada juga yang kata tak syirik. Tak sekira lah siapa kata tu. Kita letak gitu saja. Jadi dalam bab ni, bila khilaf tu antara syirik dengan tidak, kita kira ambil syirik, kita tolak, kita je, itu lebih baik. Sebab maknanya kalau satu perkara tu ulama khilaf syirik dengan tak syirik, maknanya perkara tu tentu tak ada zaman Nabi. Kalau tidak akan jadi khilaf bab syirik. Biasanya kalau kita tengok dalam fiqh, dalam pengamatan saya lah, dan apa yang saya belajar, kalau khilaf afdaliyah tu mana ada zaman Nabi. Ada zaman Nabi. Cuma khilaf afdal atau tidak. Tapi kalau khilaf bab syirik tak ada zaman Nabi. Zaman sahabat tak ada buat. Tentu perkara tu kemudian berlaku tu.
Kena perhati tu. Misalnya kita kata perbuatan hidup tawassul kubur. Sahabat tak ada berlaku gitu. Tak ada. Memang tak ada. Sampai Nabi lagi lah. Sampai sahabat tak ada berlaku gitu. So, yang keduanya, bila melibatkan perkara syirik gitu, kalau kita tolak pun, dia tak ada masalah, tidak terjejah sikit abuk pun. Amalan-amalan lain. Bahkan lebih baik. Misalnya kalau tadi, kita kata syirik tu, berkait dengan minta doa dengan orang mati, hidup, sebut, nak doa ke Tuhan. Tapi guna nama orang soleh. Dengan maksud, nak kabel lah, orang lain panggil kabel. Nak biar Tuhan terima, dia ada istilah Kelantan tak ingat. Nak nebeng nama orang lain lah. Dia gini, saya ambil contoh mudah tak? Kadang-kadang seseorang tu dia nak ayat dia ni hebat, dia cerita dia sign dengan siapa. Tu nyakit kot tu. Guru kita tengah sekolah kita baik benar dia tu. Allah ni jadi menteri gini. Dia nak ayat dia tu ke dia nak ayat dia? Dia nak ayat dia tu. Dia dah sebut kau tu hebat guna hebat sebut 4-5 orang menteri tu sahabat dia. Dia nak ayat dia sebenarnya. Dia hebat. Jadi maknanya kena ambil kira lah aku ni sebab guru aku hebat saja ni. Baik, ni pun gitulah juga. Dia nak minta dengan Tuhan tapi dia sebut guru dia, ni guru. Saya wali saja guru dia. Dia masuk dalam doa. Saya dengar sendiri ni. Doa Muslimat di Uzbekistan. Selepas dia berqasidah tu, sebut dah nama Syekh Nazim tu dalam qasidah tu. Masa doa sebut pula ila hadrati Syekhil Kiram, Syekh Nazim gini, baru minta dengan Tuhan. Tu dia panggil tawassul. Bapa letak gitu tu. Sejak kita tengok dalam kita kata disiplin selawat ni, kena selawat, disiplin minta doa ni kena selawat ke Nabi. Dalam muqaddimah doa orang panggil latahid dia tu lah. Bukan sebut nama orang lain. Bapa dia sebut juga. Apa tujuan dia? Dia nak gapo dengan sebut tu? Tu bertawassul ni maknanya dengan sebut gitu tu nak ambil berkat dengan nama Allah. Berkat dari sudut mana? Dari sudut biar Tuhan terima lah sebab kita sebut nama dia. Nama dia berkat. Berkat ni maknanya Tuhan akan terima dengan sebab sebut nama dia. Kalau mengikut Syah Ismail Syahid dalam kitab Risalah Taib, itulah sebenarnya poin syiriknya. Sebab dia menganggap Allah ni terpengaruh dengan sebut nama lain supaya menteri besar terpengaruh kalau sebut nama mak dia ke misalnya. Dulu almarhum Tok Guru Menteri Besar Kelantan tu, saya tahulah. Ni memang jelas ni. Saya tidak sebut tapi ni kira-kiranya sekoh lah perawi dia ni. Mati dah baru ni perawi dia ni. Jadi ada seorang tu tokoh besar dia nak dapat projek di Kelantan. Dia suruh adik Menteri Besar ni pergi pujuk supaya beri projek. Dia beri sebiji kereta cash kepada adik. Kawan ni pun bawa kereta. Mari ada berlaku gitulah. Cuma saya tidak tahu tu perundingnya setara mana tapi tak leh juga projek. Dia ambil mula kereta tu. Dia ambil mula. Adik tu kata kita pun tidak nak kita tahu dah cuma dia kerana kenal lama tu kan nak jaga tidak dah harap mau adik tu ni pun dia kaya dah. Kita pun kenal. Tapi dia malah nak basuh dia pun mungkin dia ada perniaga juga dengan orang tu Cina tu. Dia kita tahu pun dia cerita. Dia kata lagu tu mana susah juga kata bila ada adik-adik jadi orang besar serabut perut dia kata. Dia mengepek. Nak gitu. Jadi salah ni pun gitu kata Syekh Ismail Syekh. Maknanya kalau kita doa direct doa ni astajib lakum tu tak nampak dalam kepala tu. Duk nampak kena sebut nama orang soleh sebab kita tidak soleh. Kita taleh. Dia soleh ni lawan dia taleh dalam bahasa Arab. Taleh ni macam tak pakan. Soleh tu baik. Jadi kalau minta direct tak yakin terima. Padahal banyak mana ayat Quran hadis sebut kena minta direct. Awak cematulah patut awak minta directnya supaya jadi bersih. Awak tak juhak jahat ni sepatut minta direct Tuhannya. Orang nak jerit minta doa untuk kita siapa dia boleh buat kita coyak. Mana saya sendiri pun saya tak jamin kalau walaupun kita cuba tapi oleh kerana itu tidak masalah kita. Dia tak sama dengan kita doa masalah kita sendiri. Tak sama. Hak tu sebenarnya asal doa kita dengan Allah. Tiba-tiba dia rasa diri dia kotor. Kalau dia doa mungkin Allah tak terima. Maka dia pun ambil letak nama orang soleh biar. Makna apa situ? Nak pujuk Allah. Kira-kiranya kalau sebut nama orang soleh Allah akan terpengaruh lah. Kerana nama orang soleh kita sebut dari doa. Nabi doa pada Abu Talib. Tuhan tak terima. Kira. Hak tu pada dah kena mikir.
Tapi nak apa tu? Ni orang panggil tertutup. Tertutup akal tu. Bila Allah tidak nak kebaikan, jadi kita jadi tak faham. Betul lah kata man yuridillahu bi khair yafaqih fi din. Bila Allah nak baik, tak alih tangan mana pun jadi faham agama. Faham. Setakat dia ngaji. Jejak molek kata-kata. Bakali boleh kali terjemah gitu. Siapa Allah nak baik dalam agama, Allah bagi dia jejak dalam agama. Jawapannya tak tahu. Nah, kira mik lah tu. Saya nampak gitu. Sebab kadang kita tengok jadi molek agama tak alih lah mana pun. Baik, cuba kita tengok lagi lah. Yang ke-13. Bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama ini berlainan dengan pendapat orang yang mengatakannya makruh. Maknanya kalau kita tengok sini tidak makruh lah. Boleh jadi makruh ni benda tidak patut takbir pun takbir dah. Boleh jadi lah. Takbir dengan maksud mana kerana kesal daripada sesuatu perkara peristiwa. Hak ni maksud dia besar sangat. Dia minta tu syirik akbar. Sebab tu Nabi takbir tu baru ia berpisah daripada syirik. Ni tak tu pula. Allahu Akbar. Siapa Nabi kata begitu? Sebagai isyarat kepada tak boleh syirik ni. Tak boleh syirik ni. Benda-benda gitu termasuk dalam syirik. Memanglah ada setengah ulama sebut mana kita dalam perkara-perkara tertentu untuk menunjukkan perkara tu besar kita takbir. Kadang-kadang kalau tak kena cara dia jadi makruh tu memang ada sebutlah kita. Tapi kalau kita tengok ni tak. Sebab apa? Maknanya perkara ni besar sungguh. Misalnya kita tengok ginilah. Kita tengok tadilah kita kata orang tu. Misalnya salah dengan Nabi. Nabi tubik daripada kubur. Allahu Akbar kita kata dah. Ketemu lah mengarut. Ketemu lah. Lepas tu saya guna istilah ngabel peringkat tinggi. Dia ngabel ni ada peringkat rendah. Peringkat tinggi. Hak ni high level. Okay? Hak ni peringkat. Kena buat tesis tu. Baru boleh tu. Tingginya. Tu, sebab tu kita kata. Kena ingat satu. Sebab perkara-perkara kena ingat semua ni. Dalam agama Kristian ke agama Yahudi semuanya. Yang merosakkan rupa agama mereka orang agama sendiri. Kena ingat semua tu. Orang kapun jo ikut lah. Orang kapun jo ikut ya. Yang ke-14, berbagai pintu menuju perbuatan syirik. Mana kalau ada ruang untuk jadi syirik, kena tutup selalu. Atas dasar sadduz zara'i. Tutup perkara-perkara yang boleh menyebabkan jadi bahaya, kena tutup apa? Syirik ni tak ada lah. Kira gini lah mudah ni tak? Kalau tanya susah mana Ustaz, syirik akbar ni. Dia rosak gini, bila seorang itu melakukan syirik, dia rosak semua, hilang semua pahala, dosa tak hilang. Tu tak tahan. Kalau kita tahu hilang semua, kita boleh bina hidup baru. Sebut perkara syirik, ngucap lalu. Kosong jadi, kosong semua. Hak dosa-dosa pun hilang. Masalah dosa tak ada ulama kata hilang dengan syirik. Hak hilangnya pahala. Tu berat tu. Jadi maknanya dosa tak hilang. Mana kalau dia ngucap pun dosa dia ada. Hak tak adanya ke dia? Pahala. Hak tu berat. Sebab saya tak jumpa. Dan saya pun pernah tanya beberapa orang kot. Mana seorang itu syirik hilang juga ke? Dia punya dosa dia tak. Lepas tu lagu mana dengan hadis Nabi kata al-Islam yajubbu ma qablah. Seorang itu bila masuk Islam, mana hilang semua dosa-dosa sebelum tu. Ulama kata hak tu hak memang dia kafir asal. Ada ulama kata gitu. Sebab kalau hak murtad ni lain, dia lain. Kalau gitu gak, dia murtad, dia puas-puas dia masuk Islam balik. Putih balik sepakai putih. Jadi main ni agama. Tu dia berkait latar belakang hadis tu dengan sahabat Nabi hak tak pernah masuk Islam. Kemudian masuk Islam. Tu Nabi kata al-Islam yajubbu ma qablah ni. Sebab apa sahabat ni nak boleh tubik hadis tu pun dia sebenarnya ada isu dia lah. Isu dia lah sahabat sedih. Lagu mana kita tua dah kita ni baru masuk Islam. Lepas tu lagu mana dosa-dosa banyak. Nak tapung lagu mana, nak cover lagu mana tu. Tu Nabi sebut hak tu tak ada dah. Hak tu tak ada, hilang semua dah. Cuma ulama bahas lagi kalau dosa dia curi harta orang, hak tu ulama kata dia kena kembali semula. Hak tu tetap tak hilang tu walaupun dia masuk Islam. Setelah dia masa dia dalam kafir, dia pernah rampas harta orang. Dia masuk Islam tak hilang tu. Sebab tu hak orang. Dia kena kembali ke tu. Hak kata hilang tu dosa-dosa tidak berkait dengan manusia. Hak dia berkait dengan Allah. Hak tu hilang. Sebab kalau hak tadi, kalau dia tidak kembali ke harta orang, dia tetap menanggung beban wizrun di hari akhirat tu. Tetap tu.
Tu ulama kata begitulah. Oh, kalau gitu sedap lah kita kata dah. Masa tidak Islam tu, banyak harta orang dia ambil dah. Masuk Islam. Harta tu jadi halal. Tak ada seorang ulama kata begitu. Bahkan ulama kata ad-dararu la yuzalu qadiman. Ulama kata benda tak molek ni khususnya berkait dengan orang lah kita kata. Tu setengah ulama kata ad-dararu la yuzalu qadiman tu. Kalau tengok dalam kitab dia buat contoh rapah tanah. Katalah 1000 tahun dulu ada seorang itu dia rapah tanah orang. Lepas tu tanah tu telah dipusakai oleh 1000 tahun lepas tu tetap haram. Patutnya ayalah ke cucu dia tak tahu dah tanah tu asal usulnya. Yalah dosa lah hak dia buat tu dosa parut. Hak cucu ni tak kena, mereka tak tahu. Maknanya walaupun berlalu 1000 tahun, darar itu tidak akan hilang. Maknanya datuk nenek dia hak mula-mula tipu tanah orang tu, parut boleh dosa tu. Oh nanya. Agak-agak tak ada lah keturunan kita gitu. Takut kita duduk warisi hartanya asal orang dulu. Oh tak tahu dah. Sebab itulah dia ada satu kaedah dalam agama dia panggil tazkiyatun nafs. Kita kena banyak. Tapi setengah ulama kata tu setengah ulama dia kata suruh Tuhan sebab kalau kita tazkiyatun nafs, kukuk mana pun kita kata tanah yang asalnya milik orang, dia ada keturunan orang tu tak boleh dia juga. Kalau kita tazkiyatun nafs, sebab kita tidak tahu tanah tu milik siapa. Naknya beratnya kes tipu tanah orang ni. Siapa gitu dah. Enggak kalau raja-raja dulu enggak rapah tanah orang dah. Oh, raja tak jual tanah. Mana jadi pesaka. Kita tengok saya kena beringat sikit raja-raja ni. Sebab kita sayang raja ni. Kita sayang raja kita. Sebab tu kita royak tu kena beringat. Sebab dia kita tahu raja ni memang gitu dulu. Jadi raja-raja lah ni kalau dia dengar dia kena beringat lah. Ni agama ni kita sebut ni. Kita sayang dia lah. Gitu ya. Hati-hatilah. Mudah-mudahan berlaku keinsafan. Jadi kena fikir sebab ni teruk kadang-kadang saya fikir dok. Masa ngaji dulu lah, bila tok guru kita sebut ad-darul kata berat lagu ni. Patut tak ilah. Patut dosanya siapa? Sehingga setengah-setengah ada ulama kata betul. Misalnya kita 1000 tahun dulu datuk nenek dia pernah tipu tanah. Kita kata sekal, kita ambil sekal mudah. Lepas tu dia tak jual, dimiliki oleh satu generasi ke satu generasi sebagai harta pusaka. Baik, hak dosanya siapa? Hak dosanya adalah keturunan dia yang tahu tanah tu diperolehi melalui hasil yang tidak betul, tipu, tapi dia tak tahu. Dia. Hak tahu tu memang berdosa. Walaupun dia tidak terlibat dalam proses penukaran tanah tu dengan cara tidak betul, dia tak tahu, dia tak terlibat, tapi dia tahu, dia diam ke saja. Jadi anak cucu kemudian tak tahu apa, tak berdosa. Cuma ada ulama kata dia ada kesan juga kepada anak cucu tu. Jadi boleh jadi dalam agama tu jadi teruk. Sekadar tu ada kesan dia. Ada ulama kata gitu. Tapi ada setengah ulama kata tak betul tu. Sebab apa? La taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tidak menanggung dosa orang lain. Tak kiralah dengan sebab kesalahan datuk nenek dia dulu, anak dia tanggung bala tu. Jadi benar dalam agama. Salah satu kerana tokmu dulu tipu harta orang. Cucu tak tahu pada aku. Tak nak siapa ulama kata gitu. Ada yang berlaku pertikaian lah. Khilaf dalam masalah tu. Jadi kalau kita terima pandangan kata ada kesan juga pada anak cucu, berat tu. Kita pun mikir, aku jadi benar ni. No. Tak kat ngapa. Dah lah payah. Kau ingat dah. Mudah lupa. No. Takut gitu sudah. No. Lepas tu nak tolak mana tanah ni? Lepas tu nak uji ketua dia, siapa tuan dia? Banyak kemuskilan timur. Tu nak ayat ni berat tu. Tapi kalau untuk guru saya dulu, dia kata, boleh jadi juga. Boleh jadi juga berlaku gitu. Ada kemungkinan juga. Untuk guru saya pun sebut dia tu. Kita nak tolak terus pendapat ulama kata tak ada kesan pada. Bukan dosa kesan buruk. Bukan dosa. Jadi payah nak faham agama. Rupanya kesan makin benar ada. Mula tok dia buat ni. Kalau tok guru saya dia kata bagi dia hidup fikir dia tu. Ada kemungkinan juga tu. Jadi makna kita bermula dengan kita. Kalau kita nak keturunan kita baik, kita kena mula dengan kita. Faktor nenek kita dulu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita start kita ni kena baiki. Apa kita nak keturunan kita molek. Sebab dia ada sebenarnya isyarat-isyarat dalam hadis tu bahawa mana kalau kita nak baik ni, kita sendiri kena baik. Kita nak keturunan kita baik. Sebenarnya ada isyarat-isyarat. Sebab tu guru saya dulu dia tidak tolak pendapat tu. Tidak tolak kan.
Tapi nak kata dengan yakin mesti berlaku gitu, tak juga. Enggak khilaf ulama. Tapi kak kalau betul hal itu, berat juga kita tu. Tu kena maknanya untuk kita, pedoman untuk kita pengajarannya, janganlah kita mempusakai kita kata harta haram kepada anak cucu kita. Khususnya harta yang bersifat tanah, aset kekal yang boleh diwarisi itu. Nanya tu. Begitulah. Kemudian seterusnya, yang ke-15, dilarang meniru atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang jahiliah, khususnya dari sudut hal-hal yang berkait dengan akidah, berkait dengan cara hidup yang bersalah dengan agama, misalnya tadi. Kalau serupa daripada disebut dunia, tak ada gapo. Contohnya pakai baju kuk misalnya, ulama kata dah. Itu tidak termasuk dari tasyabuh, waktu dia bukan berkait dengan pakaian agama. Tapi kalau melibatkan kepercayaan dan identiti, kita kata orang yang ajaran salah, orang tahu ni puak-puak ni puak-puak Yahudi ni, walaupun kita kata bukan acara agama dia khusus, tetapi hak ni identiti dia, tak boleh juga gitu. Misalnya sambut hari jadi, itu identiti ataupun budaya puak dia, dan hak tu dia ada kaitan dengan kepercayaan. Letak lilin hak asal lilin atau puak majusi, dia ada kaitan, tak asal lah. Lepas tu sambut hari jadi pun dia tak ada asal pun daripada Nabi. Kalau ada, Nabi buat dah lah. Nabi pun anak mati. Nah, kita pun tak ada bunyi Nabi sambut hari jadi Nabi Musa ada. Tak ada bunyi. Padahal nak kira Nabi Musa ni kak. Lepas tu masa pergi ke Palestin pun, masa Mi'raj pun tak ada. Nabi-Nabi kata, mana tak sambut hari jadi kita. Dia tidak persoal pula Nabi tu. Nah, tak ada bunyi. Jadi maknanya dia ada benda tu. Yusuf Qaradawi ada sebut, sebenarnya baca dalam artikel, dalam web dia. Dia kata sambut hari jadi ni sebenarnya pertama sekali bukan budaya Islam, tak ada asal daripada agama. Lepas tu tak perlu. Yusuf Qaradawi kata menyusahkan. Perayaan dua tu hewan perayaan cukup dah. Idul Adha dengan Idul Fitr. Cukup dah tu. Tak perlu dah ada lain. Lepas tu banyaklah dia tu duk sambut hari ibu, hari wanita tu lah, mana pula tu. Tak usah sambut lah kita. Lepas tu nak buat demo buat lagi. Tak usah lah kita. Tu. Tak usah banyak benar lah kalau gitu ihtifalnya. Lepas tu sedihnya hari bapa ada tak? Ada juga, lega sikit lah. Takut tak ada tu. Sebenarnya tak perlu tu bagi gitu. Tak perlu. Sikit lagi banyak pula. Syiah, saya nak sebut Syiah kan. Syiah ni setengah-setengah tu setiap hari ada sambutan. Dah Idul Adha, lepas tu hari Imam, hari jadi Imam, hari lahir Imam, lepas tu hari lahir orang soleh. Ada sama. Kalau untuk orang soleh dia buat sambutan kecil-kecil itu, ada sama tu. Dah kalau sambut hari Husain saja tu 10 hari. 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram, still puasa straight tu. Dan dia ada buat sambut. Kalau tak puasa dia ada sambutan dalam kitab dia. Kemuncaknya pada 10 Muharram. Waktu kemuncak tu. Malam itu. Malam tu dia sambut. Si hari tu sambut pukul tu. Malam tu dia buat mut'ah besar-besaran. Itulah kitab dia. Kalau di India tu, di Pakistan, di India, dia panggil di Imam Bara dia panggil tu. Tempat tu. Tu dia ada bilik-bilik kecil tu. Khusus. Ada berlaku kisah apa bila tengok pagi kena mok dia sendiri. Kalau dia mut'ah tu nak mana? Tapi kalau mengikut Syiah tak ada apa, tak dosa apa. Tak sengaja dia kira. Siapa tahu tu. Sesak. Tapi itulah orang kita tak percaya kalau ayat apa. Sebab dia kata, kisah best lah. Tak percaya. Sampai hari ni tak percaya lagi setengah-setengah. Sahabat saya sampai ke peringkat letak gambar Khomeini bila nak bersama isteri atas katil. Sampai begitu sekali. Sampai saya terkejut, kita sedih. Enggak usrah sekali dengan kita. Enggak kepala usrah ni bapak Syiah. Sampai gitu nak ayatnya. Jadi tak silapnya 7 tahun ataupun 10 tahun kita macam putus hubungan sebab kita rasa sedih sangat, kita nak mahu, kita putus hubungan dengan dia. Lepas tu dia berubah. Saya pun tak tahu, tak tanya. Pernah juga dia hadir dalam program yang selepas dia berubah, dia hadir sini dalam kuliah Maulana. Dulu dia sangat benci pada Maulana. Kini jadi orang benci Syiah, dia mahu, dia kutuk Maulana. Lepas tu dia berubah. Dan dia mari. Pernah saya tengok dia ada dalam bilik ni. Tapi hari ni tak ada.
Betul tak boleh kira manusia. Tak tahu sebab apa dia berubah dulu ke Allah. Dalam poket ni gambar Khomeini. Dinil tu. Mana dia ketika nak bersama isteri dia tengok. Nak boleh sepuluh Khomeini. Siapa setahun tu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu kita, kalau mengikut cara agama, insya-Allah dia tidak sampai jadi gitu. Baik, yang ke-18. Ini adalah salah satu dari tanda kenabian kerana terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Hak mana ni? Kita Nabi mana tu poin 18? Hak Nabi sebut tu lah. Nabi sebut, pertama sekali Nabi sebut cerita tentang Nabi Musa. Mana Nabi tahu cerita maklumat Nabi Musa. Hak berapa ratus tahun tu Nabi boleh sebut. Mana tu maklumat tu, sedangkan tidak ada arkib maklumat tu yang disimpan oleh orang Arab tu. Mana Nabi tahu. Yang kedua, ini antara tanda kenabian Nabi boleh sebut akan datang berlaku pada umat dia ni. Mereka akan ikut popok Yahudi, Nasara ni sejengkal demi sejengkal. Tu kan Nabi sebut tu. Sebab orang ni pun ada, cuma bukan sebut secara spesifik gitu. Cuba tengok dalam hadis Nabi sebut. Tu. Nabi baca ayat ni. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Ni dalam Quran, hak dalam hadis. Lebih terang lagi, kamu akan ikut Yahudi Nasara sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga mereka masuk lebih dok pun kamu akan masuk juga. Berlaku sungguh tu. Walaupun zaman Nabi tak berlaku, zaman sahabat tak berlaku lagi, zaman tabi'i tak berlaku, zaman kita ni berlaku. Umat Islam jadi sesat seperti sembah berhala seperti zaman jahiliah. Memang berlaku. Ni semua ni adalah termasuk dalam bukti kenabian. Termasuk dalam tanda-tanda kenabian. Kerana terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Sebab itulah setengah-setengah ulama' dia kata, kita janganlah buat perangai gini. Hak ni untuk Nabi. Bahkan saya minta maaf lah kalau tak boleh terima pun tak apa. Cuma pada pandangan setakat saya duk baca, saya duk mengaji mana. Jenis biasanya ulama-ulama yang suka buat ramalan ni kena berhati-hati. Sebab hak tu tanda kenabian. Dan hak Nabi buat tu wahyu, betul. Jadi kita tak perlu nak ramal lah. Dan secara khusus apa ada setengah tu ramal tentang kiamat. Misalnya dalam kitab Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqat, dia sebut senara. Orang panggil ulama yang pernah buat ramalan berlakunya kiamat. Akhir sekali dia dipersendakan. Buruk nama dalam sejarah. Oh kita ni pun ada. Nak berlaku kiamat dekat ni buat persiapan. Setengah tu pergi cari tanah ada hutan. Tak usah terlibat dengan riba. Takut dia mari kiamat ni. No. Siapa setengah tu, siapa anak-anak pun tak usah terlibat ni. Ambil tarik belakang sekolah tu. Duduk sekolah tu dah. Macam-macam. Apa tu? Molek maksud tu. Tapi cara tu tak kena. Sepatut kita tak usah kecek lah bak kiamat berlaku bila ni. Hak Nabi sebut tanda-tanda tu sebagai peringatan sahaja. Bila kita tengok, oh kita ni setara mana dia ni. Nampak ni ada dah tanda-tanda. Sekadar tu cukup lah. Jangan duk buat ramal lah. Sebab hal tu Nabi yang boleh buat gitu. Dan Nabi betul. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama yang soleh-soleh, dia tak ada jadi perangai gitu. Kena berhati-hati juga tu. Walaupun ada setengah ulama dia kata kita ni nampaknya dekat dah ni banyak dah. Sekadar gitu boleh, tak apa lagi. Sehingga misalnya sebagai contoh dalam hadis sebut, itulah apabila ibu melahirkan tuannya, salah satu huraian baru maknanya anak memperhambakan ibu bapa. Sebab tu guru saya Maulana, dia tidak berapa kenal lah. Kalau kita boleh usaha, janganlah kita tinggal anak rumah muk. Kita nak pergi kerja, muk tu tua. Dia tak gamuk, ada nak kata tu. Takut jadi termasuk atau bimbel juga tu. Tu tinggal muk tu, dia jaga anak kita. Masa kita kecil, dia jaga kita. Bila boleh cucu, dia jaga cucu. Tak ada rehat dia. Bukan secara mutlak tu. Tapi ada juga setengah ibu bapa tu memang dia pusat hak lagi. Dia tak suka cucu dia marah. Kadang-kadang dia marah pula pergi letak. Dia kata dia puas, dia kata tak ada cucu. Tu lain cerita. Lain cerita Saya pernah, saya sebut tu waktu saya nampak apa yang Maulana sebut tu sebagai peringatan, bukan secara mutlak. Kadang-kadang ibu bapa suka pergi letak cucu dia. Ada setengah-setengah tu. Sebab saya pernah. Ni pun mati dia. Saya pernah berjiran dengan dia. Dia kata pun, dia sebut saya sendiri tu, Allah kita kalau hari Minggu moga anak dia cikgu tak kerja, Allah lah sedap dia kata tidur, moga dia tua. Tapi dia tak gamuk nak ayat anak dia. Tapi bila anak dia cucu tak ada hari Minggu ke, Allah dia sebut, kita kata ni sebenarnya dia anak tua ni, cuma dia tak gamuk nak sebut. Walaupun anak dia bui-dui, dia kata anak pula kecek pun tak pandang. Pada duit kau baik duit mak kita macam opah pula.
Jadi kena ingat belakang tu ya. InsyaAllah dengan kita ingat tu tazkirah juga tu sebenarnya. Mana ingat Tuhan tu. Kalau perbuatan itu perbuatan ingat Tuhan tu sebenarnya. Baik, cuba tengok sembilan. Celaan yang ditujukan oleh Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Al-Quran berlaku juga untuk kita. Jadi maknanya celaan-celaan, kutukan Allah terhadap orang Nasrani, orang Yahudi Nasrani dengan sebab perbuatan itu, kalau perbuatan itu berlaku juga pada kita, kita juga dikira kena kutukan daripada Allah. Misalnya Nabi sebut gini. Kalau saya ambil Nabi, mudah. Misalnya Nabi laknat. Nabi kata Allah laknat. Sebab apa dilaknat? Maknanya Allah laknat orang-orang Yahudi Nasrani sebab mereka menjadikan kubur Nabi mereka dan Nasrani menjadikan kubur orang saleh mereka sebagai tempat ibadat, masjid. Mereka dilaknat. Maknanya kalau kita buat juga perangai lagu tu, itu maksudnya kita juga termasuk dalam mal'un, orang yang dilaknat tu. Termasuk juga. Walaupun tak ada sebut nas tentang orang Melayu dalam Quran, tak ada sebut. Tapi kalau kita perangai tu serupa dengan orang yang kena laknat, maka kita termasuk orang yang dilaknat juga. Itu maksudnya. Jadi kalau Allah laknat orang Yahudi, orang Nasrani dengan sebab sikap jahat mereka dalam agama khusus sini, kalau ada juga orang kita, umat Nabi Muhammad yang kemudian ni buat perangai serupa dengan Yahudi dan Nasrani, dan dengan sebab perangai tu dia dilaknat, maka kita juga akan kena laknat. Itu maksud dia. Dan itulah tujuan Nabi sebut tu. Dan itulah tujuan Quran sebut tu. Jadi kena berhati-hati. Laknat ni apa dia laknat ni? Seseorang itu Allah tidak turunkan rahmat kepada dia. Tak ada berkat dari hidup dia. Tak ada berkat. Tak ada kebaikan kita. Tak ada rahmat ni. Tak ada kebaikan. Orang kita ni dia kata tak ada rahmat. Wah, nak makan punya kaya. Dia salah faham pula situ. Berkat-berkat ni mana ke nikmat hak zahir, hak nampak itu tidak menatijah ke kebaikan dia ada. Tu maknanya tidak berkat, tidak. Bukan kata seorang tu dilaknat jadi harta dia tak ada. Mari ada. Tiba-tiba dia dilaknat lepas ngori tu, esok tak ada harta dia. Makan pun jadi nepuh mulut, makan tak boleh. Bukan gitu maksud laknat tu. Laknat ni at-tardu 'anir rahmah, kata ulama. Laknat ni bermula daripada dia kena laknat tu, maka Allah sekatlah kebaikan untuk dia. Kebaikan dia Allah panggil berkat itu dan juga rahmat. Dia perniagaan dia boleh jadi terus maju, boleh jadi hal tu dia panggil istidraj pula. Boleh jadi dia makan pun, anak pun kira-kira pencapaian dalam pelajaran apa tinggal orang puji, tapi tidak berkat. Maknanya zahir baik nampak tu tidak baik di hadapan. Zahirnya baik tapi jadi tidak baik di hadapan. Hak ni paling bahaya. Kita nak kalau boleh zahir baik, batin pun baik juga. Baik dunia, baik akhirat. Sebab tu kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhir. Kita tak asyik nampak baik dunia saja. Nampak tu orang puji belakang, Allah anak jadi belakang harta perkaya. Hebatlah orang puji. Dia ni orang panggil golongan elit lah, kita kata hebatlah dia ni. Dunia saja baik, akhirat dia tak asyik gitu. Sebab tu kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hatu kita nak. Yang ke-20, menurut mereka, yakni para sahabat, sudah menjadi ketentuan bahawa berbagai amal ibadat haruslah berdasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengikut keinginan, fikiran atau hawa nafsu. Maknanya kena ada dalil. Setiap ibadat yang kita nak buat tu, hak ni boleh kata, ni semua ulama terima. Ijma' ulama' dan sebenarnya kena ada dalil. Kalau nak buat ibadat kena ada dalil. Dengan begitu, hadis tersebut di atas mengandungi isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di dalam kubur. Adapun siapakah Tuhanmu sudah jelas, sedangkan siapakah Nabimu berdasarkan keterangan masalah-masalah ghaib yang beliau beritakan akan terjadi, dan apa agamamu berdasarkan ucapan mereka. Buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala dan seterusnya. Dia ginilah maksud dia sini ya. Maksudnya kita kata soalan-soalan dalam kubur tu, hak malaikat tanya tu, madinuka wa ma nabiyuka. Tu soalan gitulah. Dia ada lagi beberapa soalan lain yang berkait dengan Quran, dustur tu. Sebenarnya hak tu tanya hak tu sebenarnya sebagai nak hukum. Nak hukum tu sebenarnya. Sebab kalau tak boleh jawab, dia diazab. Jadi yang jawab itu sebenarnya adalah amal kita. Hak kita buat atas dunia dulu. Jadi untuk boleh jawab tu kena amal sebanyak mana, sebetul mana kena amal itu. Waktu tu secara tadiknya Nabi pun tak sebut.
Cuma kita yakin, sebab banyak dalam hadis Nabi kata, kalau nak selamat, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah sahabat tu. Addu alaik, selamat dunia akhirat. Kena pergi apa? Itu ya sebenarnya. Cuma ulama sebut dalam kitab, Allah yang melakukan bid'ah berterus sehingga mati. Hak ni berat. Kalau nak kira jawab soalan bocor ni, kita kata ni. Tak payah ngapa. Siapa Nabi kamu? Muhammad. Tak ada apa. Apa agama Islam? Baca hadis lah pula. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, dia bukan gitu maksudnya. Yang jawab tu bukan lidah kita berdasar maklumat supaya kita masuk puasa tu. Tidak. Hak ni dia berkait dengan yang jawab tu. Kalau saya nak guna bahasa, yang jawab soalan ni adalah kehidupan kita semasa kita mati, hidup sebelum mati. Kehidupan kita yang jawab. Sebab apa saya sebut kehidupan? Kalau mengikut Imam Bukhari, agama ni kehidupan. Amal-amal tu mana hidup. Sebab tu bila orang mati tak ada dah catatan dia, kecuali orang lain buat hak berkait dengan dia, baru boleh. Sebab tu bagi Imam Bukhari, agama ni adalah kehidupan. Tu sebenarnya. Hidup ni hidup di alam musyahadah. Tu sebenarnya maksud dia nya. Seterusnya yang ke-21, tradisi Ahlul Kitab itu tercela seperti halnya tradisi kaum musyrikin. Maknanya cara hidup yang dibawa oleh Ahlul Kitab setelah berlaku kerosakan agama mereka, dan juga tradisi hidup kaum musyrikin dalam bab ketuhanan, dalam bab akidah, semuanya tercela. Tak boleh dijadikan panduan walau sedikit pun. Itu maksudnya. Baik, yang terakhir, poin yang ke-22, orang yang baru saja pindah dari tradisi batil yang telah menjadi kebiasaan pribadinya, tidak boleh dipastikan secara mutlak bahawa dia bebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Maknanya ambil masa lama tu nak boleh beres tu. Jangan kita ingat bila seorang tu keluar saja daripada syirik, masuk tauhid, jadi dia hilang semua. Dia kadang-kadang nak boleh proses, nak buat sakit baki hidup zaman musyrik itu makan masa lama. Kenapa lah tu? Supaya jadi baik lah. Bila jadi baik, dia tidak jadi baik semua perkara. Jadi baik. Jadi nak berubah sekaligus secara drastik itu, payah. Sebab dia berkait dengan cara hidup. Bila cara hidup ni terbaik, dia berkait dengan terbaik. Sebab sahabat ni begitu, nak boleh kau faham tu. Tapi itulah sahabat. Akhir sekali, sebabnya dalam kitab ada sebut gini, ni kitab ni kitab saya baca di Masjid Telipuk, Aqidatu Khatmin Nubuwah itu. Antara yang disebut, bila turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ayat tu sebenarnya menunjukkan bahawa antara kesyumulan Islam, selain daripada ibadat telah lengkap, akidah telah lengkap, maknanya satu sistem yang Nabi tinggal yang bersifat sistem yang spesifik dan sistem yang umum. Misalnya sistem peniagaan itu, muamalat itu umum, dia kaedah dia tinggal. Wujudlah kita kata muamalat yang baru setiap masa pun kita boleh nilai dengan kaedah tu. Baik, antara yang disebut maksud ayat tu sempurna tu, salah satunya maknanya generasi sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi itu kira-kiranya sudah diyakini akan membawa Islam yang benar, tidak akan berlaku penyelewengan dalam penyebaran Islam yang dilakukan oleh sahabat. Itu antara maksudnya. Sebab tu kita tak jumpa dalam mana maklumat kata sahabat Nabi tersalah sahabat agama. Tak jumpa. Tu kena ingat tu. Sebab kalau dalam kitab Syiah dia kata hak ni nak ayatnya ajaran Islam tu. Bukan sahabat. Syiah tak terima langsung tu dia kata sahabat tu diiktiraf baik dengan ayat tu. Sedangkan al-yawma akmaltu tu masuk iktiraf sahabat. Tak mungkin Allah akan matikan Nabi dalam keadaan sahabat dia tak jelas lagi agama. Tak mungkin Allah akan tarik Nabi dalam keadaan sahabat dia pun tidak diyakini boleh sahabat ke Islam dengan betul seperti Nabi. Maknanya bila Allah tarik Nabi, matikan Nabi, maknanya Allah sudah redha daripada sahabat. Ni generasi yang dia tinggal, generasi awal ni, kira-kira sudah diyakini. Aku sudah iktiraf dia ni akan bawa Islam dengan betul. Tu maksud ayat tu antaranya. Kena faham molek tu. Tu dalam kitab tu dia sebut. Dalam kitab tu boleh MA tu dia tulis kitab tu. Dia buat tesis MA tu. Aqidatu Khatmin Nubuwah tu. Baik. Cuba tengok lagi di sini. Orang yang baru saja pindah dari tradisi batil yang telah menjadi kebiasaan pribadinya, tidak boleh dipastikan secara mutlak bahawa dia terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Saki baki kehidupan dia sebelum tu mesti ada saki baki dia tu. Tak nak hilang sekaligus tu payah juga. Sebagai buktinya, mereka berkata, ni kita ni baru saja berpindah daripada
syirik kepada Islam ni. Maknanya hudasa ahdi bi kufri lah. Dan mereka pun belum terlepas dari tradisi kafir. Kerana kenyataannya mereka meminta supaya Nabi adakan juga seperti Zatul Anwar itu. Sebagaimana orang kafir ada pokok yang dianggap berkat. Pokok yang mereka duduk bertabaruk di bawah pokok tu. Kita nak juga ada sepokok, tak apa dah. Dia minta. Apa minta? Sebab dia anggap tu molek. Dia tak faham molek. Sebab itulah Nabi bagi pendidikan. Itu maksud dia. Jadi dengan 22 kesimpulan ni kita boleh nampak lah. Bahawa kita nak bertabaruk, nak berharap, nak berserah, tak boleh. Dan jangan ada sesuatu pada tubuh kita dan di sekitar kita, sesuatu yang boleh memalingkan kebergantungan kita kepada Allah. Jangan ada. Azimat lain, obat hospital lain, dia tak sama. Obat hospital dalam poket tak serupa dengan azimat dalam poket. Misalnya Panadol dalam poket ada sama, sebab dia ni sakit, ataupun doktor kata kalau rasa sakit, doktor beri ubat boleh poket. Dia tak serupa azimat tu. Sebab orang kita ni dia tidak tersalah buat dia faham molek tu. Tapi azimat ni nak faham lagu mana? Bukan melalui kajian secara sains secara sistematik dengan masuk amada. Sebab ke gabu dia faham dia. Azimat tu kertas keping. Lepas tu dia suruh bawa pensel sendiri. Kedekut dia kadang-kadang itu ni. Dia tak sering guna pensel dia. Lepas tu dia pun tulis sesuatu. Lepas tu dia pun perasaan. Tu salah faham. Sebab kita tak kena apa kaitan tu dengan sial sakit kepala tu. Jadi mana waktu tu macam dia ada macam orang panggil apa ni, macam mestilah ada unsur ajaib gitu kan. Tu bahaya. Tu azimat. Dan dia mudah menyebabkan bergantung. Tapi obat dah. Obat dia tidak gitu, dia tidak ada tu. Tu. Tidak bahaya sebab tu Nabi tak benar. Azimat ni tak boleh. Walaupun ayat Quran pun ulama khilaf ulama lah, walaupun ayat Quran pun setengah ulama kata boleh. Tapi setengah ulama kata boleh pun kalau kena penyakit. Kalau tak kena lagi tak boleh guna. Ada juga yang kata begitu. Makna kalau tak kena lagi tu makna indifak, dia faham. Indifak ni mana kita letak tu sebagai langkah berjaga-jaga. Mesti ada kebergantungan pada dia tak nampak sebagai ayat Quran, dia nampak sebagai azimat. Sebab tu ulama kita lebih baik tak sah. Memang ada pun yang kata boleh, kita tak nafiah tu. Ada yang kata boleh. Tapi kalau tanya saya, baiklah kita bergantung pada Tuhan punya Quran tu. Takut jadi salah, takut jadi silap. Tu kan. Begitulah. Baik, bab yang ke-10 ni kita boleh bincang semula lah. Rasa setakat itulah dulu. Bab akan datang, menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah. Ni amalan jahiliah. Dan amalan juga masyarakat Islam dulu. Tempat kita. Okay, saya rasa setakat itulah dulu. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh. Kalau nak tanya. Boleh. Sebenarnya soalan ini ada pertanyaan daripada Maulana. Mungkin Ustaz boleh apa-apa berkenaan dengan ayat yang Ustaz sebut tadi. Hari ini aku telah sempurnakan bahwa Al-yawma akmaltu lakum. Ustaz sebut tadi salah satunya menunjukkan bahwa para sahabat ini sudah akan menyempurnakan ajaran yang sebenar. Okay. Tapi trend learning Ustaz. Trend learning bila untuk membenarkan bahawa bid'ah ni dia ada bid'ah hasanah. Atau mereka mengatakan bahawa sahabat pun buat bid'ah. Dan kitab sahur tersebar oleh ensiklopedia bid'ah. Dan dari itu ada tajuk kecil khusus bid'ahnya para sahabat. Dalam tu diberi contoh lah Sayyidina Bilal semaya sunat wuduk tu, pengumpulan Al-Quran lepas Rasulullah mati, sahabat-sahabat buat kita tak ada contoh lah kau tu katanya. Jadi ya minta Ustaz Quran. Saya rasa soalan tu jelas dengar semua lah. Dia gini sebenarnya masa saya belajar pun Maulana acak kali sebut tak apalah, cuma kita tengok sekarang ni itu antara dalil yang digunakan oleh orang-orang yang melakukan bid'ah. Dia kata sahabat Nabi pada buat bid'ah. Itu antara contoh. Banyak lagi lah contoh-contoh lain. Misalnya bid'ah tarawih tu berjalan juga, dia termasuk juga. Tarawih dengan menentukan email khusus tu zaman Nabi mana ada. Lepas tu buat dengan direct pula tu dengan Jumaat. Tu pun dia guna. Lepas tu lebih lagi sebenarnya dia pergi lebih jauh lagi. Misalnya ada orang kata
bid'ah. Pak kita dia tak sepakat mikrofon dia kata. Dengan Nabi mana ada ni bid'ah juga. Tak sepakat kata sunat utah. Doktor falsafah ni, pensyarah universiti kecak ini bukan apa. Jadi dia gini sebenarnya. Saya pun tak tahulah macam mana latar belakang pengajian tu. Sebenarnya PhD ni pun gitulah sebenarnya ilmu ni keluar. PhD ni dia kajian dia tu kadang spesifik ya. Kita bukan nak merendahkan, dia payah nak buat PhD sebenarnya. Moga ilmu, tapi ilmu ni luar. Dia gini yang mudah tu. Untuk mudah kita fahamlah. Dia bid'ah, cara bid'ah ni adalah yang berkait, sebab tu bid'ah dia ada bid'ah hakikiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah ni agak sukar juga nak berlaku pada umat ni, tapi hak banyak berlakunya adalah bid'ah idhafiyah, hak ada asal. Misalnya baca Quran, hak tu jadi kelirunya. Quran faham? Mungkin Quran ada pada Nabi, lepas tu doa-doa Nabi, lepas tu banyaklah dia kata semaya. Tiba-tiba bila capur seperti ni, sebab tu ada setengah dia kata telah halal tu halal, bila jadi martabat haram. Kan ada kan? Kita dengar. Bukan main-main tu. Nah, dia kata gitu. Hak ni begitu juga. Kok mana dia kata amalan ni? Pergi kubur baca Quran. Bukan pergi baca buku perlembagaan negara macam tu. Dia pergi baca Quran. Tak boleh kau baca Quran kubur. Dia besar. Dia tak nampak benda tu tak molek tu. Di sini saya tengok tu tidak panggil bid'ah idhafiyah. Banyak lagi lah. Lepas tu dia kata sahabat Nabi pun buat. Mana bid'ah ni dia ada bid'ah hak boleh buat. Hak kita kira-kira tidak bersalah dengan agama. Kalau tidak bercanggah dengan agama. Sedangkan kita kalau kita tengok ulama bahas isu bersalah bercanggah tu hak tu lebih besar. Dia lagi isu tak serupa. Tak serupa dengan Nabi buat. Hak tu bagi saya kena tekan. Hak kalau bercanggah terang-terang tak dia pun tak buat apa tu. Kalau dia buat senyap-senyap. Hak ni isu tak serupa. Bila tak serupa dengan Nabi buat ibadat tak boleh lah. Jadi antara dalil mereka dia kata tak tu sahabat buat tak apa. Mana tak apalah bid'ah ni, bukan semua tak boleh. Misalnya dia bagi contoh saya Nabi ambil orang panggil sunat apa ni, sunat 2 rakaat wuduk tu lah. Nabi tak pernah ajar. Tu pelik semua hati kita. Tu orang panggil hadis tu. Sebab dia berkait dengan Nabi. Dia berkait dengan Nabi. Nabi tahu tu. Dia perkara tu Nabi tanya ke dia adalah hadis tu. Dia semaya. Tapi setengah ulama kata hak tu, maknanya hak tu mana sunat mutlak. Khilaf tak apalah hukum mana dia buat. Asal Nabi tak ada. Dia gini, bila Nabi iktiraf, mana Nabi tidak kata tak boleh, Nabi biarkan. Itu mana iqrar dalam istilah takrir. Sunnah takririyah dipanggil. Hak tu jadi sunnah. Sebab apa? Sebab Nabi iktiraf. Takririyah yang mudahkan Nabi iktiraf. Sebab Nabi banyak hak sahabat dia hak nak buat, tapi dia lari. Ada. Kita kata apa Nabi lari? Apa tak saat Nabi di? Sahabat dia pergi tanya Aisyah, antara je lah cerita salah satu rahtin tu, hadis salah satu rahtin tu. Beberapa orang sahabat pergi jumpa isteri Nabi, tanya bagaimana ibadat Nabi di rumah. Nabi, isteri Nabi antaranya Aisyah yang meriwayatkan hadis tu, dia kata Nabi semaya malam tapi tidur dulu. Lepas tu bangun 1/3 akhir. Lepas tu semaya. Lepas tu ada Nabi puasa tapi tidak nak hari, ada juga tak puasa. Gitulah lebih kurang hadis tu. Lepas tu sahabat ni kata, tu Nabi tahu tu maksum tak buat dosa, kita kena lebih lagi. Jadi hak sahabat nak buat tu semaya, tak molek ke semaya. Dan dia tidak nak ubah pun semaya, cuba dia nak buat banyak ya. Nak banyak tu maksud apa? Lebih daripada hak Nabi buat. Banyak tu hak lebih daripada. Dia bukan nak ubah semaya. Semaya tu juga. Tapi tak serupa. Daripada sudut mana tak serupa, nak buat lebih banyak pada Nabi. Sebab tu Nabi bila pergi jumpa dia, Nabi kata aku orang lebih bertakwa daripada kamu. Aku buat secemak ni ya. Apa mau nak buat lebih? Rasaknya orang dulu halakal mutanatti'un, rasak orang berlebih-lebih. Berlebih tu nilai mana? Mutanatti' ni orang berlebih dalam ibadat. Baca Quran lebih daripada Nabi. Mesti dia akan terganggu kehidupan lain. Siapa tak tidur malam nak sembahyang mesti terganggu kehidupan. Tak sen nikah ke? Lepas tu kalau nikah lagu mana? Itu masalah. Jadi hak Nabi buat tu, hak tu sebenarnya hak dia. Mana kalau buat lebih lagi, salah. Kita kata apa salahnya nak sembahyang, nak puasa. Apa Nabi lagi? Sebab tak serupa dengan Nabi. Hak tak serupa tu kita kena tekannya.
Jadi tak kena. Jadi tu Nabi larang tu. Jadi hak Nabi tak larang tadi sebab Nabi iktiraf tu betul. Lepas tu kalau kita buat lah ni, siapa dia nak iktiraf kita betul? Cuba ya. Kita godang, kita tak iktiraf. No. Kita marah. Dan kalau kita buat, misalnya, salatu sunnatil bauli ada misalnya, pokok tarikat. Semaya sunat lepas kencing. 2 rakaat. Dengan ada kaifiat khusus. Semaya sunat, semaya hajat 8 rakaat dengan kaifiat khusus. Semaya niat masa semaya Allah akbar, niat solat 2 rakaat untuk jumpa dengan ibu bapa. Dia ada kaifiat khusus 131. Dia disebut oleh Syekh Al-Laknawi, Abdul Hayy Al-Laknawi. Orang alim tu. Abdul Hayy Al-Laknawi kitab dia tu. Disebut tu. Baik. Mungkin semaya tu. Tapi dia buat dengan tak ada dalil. Lepas tu kalau Nabi ada, agak-agak Nabi kata mana? Kita tak boleh nak kata. Mengenai Nabi mati dah. Jadi siapa dia nak mengesahkan betul? Seperti yang Nabi nak. Posai Nabi lah. Tu mengenai Nabi ada. Nabi kata betul. Sebab bila Nabi tak larang, tu mana betul lah. Sebab ada Nabi larang. Pasal ni. Gitu ya sebenarnya. Tapi macam mana boleh tak payah? Saya pun pelik juga. Siapa dia kata tak usah naik kapal terbang lagi Mekah ya tu. Nak utah. Oh ni lah Maulana kata masa ngaji tu. Bahasa tak erti. Orang apa ni? Orang caw babi, caw badok. Orang ubi dia tak ada. Maulana kata ingat lagi. Ambil Maulana tu sanak dia siapa di Maulana tu. Maksud dia Maulana kata orang dia caw ke benda lain. Orang dia caw ke agama ni mesti daripada Nabi. Balighu anni wala ayah tu apa maksud? Agama kena sapak Nabi. Kak saya Nabi lah, dia sapak Nabi. Kak bila saya ni sapak Nabi tu. Sebab tu Nabi tegur. Hak tiga orang tu. Setengah ulama kata 3 orang pergi jumpa Aisyah tu sapak Nabi. Nabi larang tu. Hak bila tu sapak Nabi. Nabi tak larang. Hak tak larang kita ikut lah. Lepas tu Allah nak sapak Nabi lah ke mana? Itulah jadi gitu. Nabi iktiraf. Masa jumpa dia mimpi Nabi tak larang. Wasok hati-hati lah agama main lagu tu. Ya, tak boleh. Tak perlu dah edisi. Kalau awak nak berinovasi, nak tunjuk apa ni, awak ni hebat dari segi daya kreativiti awak dalam bidang dunia boleh. Baik dia mikir lagu mana nak cari dana biar kita boleh itu kelah kita lagi dah lebih awak tu boleh pahala. Duk sibuk nak modify agama. Tu tak betul tu. Gitulah sebenarnya. Pelik kadang-kadang PhD ni kecek gini. Bukan main. Dalam internet tu sehingga ada seorang tu kata oh tak ada apa lah. Dia kata kalau doktor pun kecek lagu ni, doktor tu kata dah naik utah lagi Mekah mungkin Nabi tak je naik apa terbang. Kalau ada kat kita bukuh dah ni. Tak pernah tu ambil rumah dah ni. Tahu tu nak macam mana? Takdir Tuhan lah. Takdir Tuhan, orang Tuhan uji dia gitu. Tapi kita kena yakin agama ni kalau kita ubah-ubah itulah jadi supaya Yahudi. Ada dah contoh tu. Tak boleh kena hak asal. Tak boleh ubah tu. Gitulah gitulah. Okay, ada soalan lain. Ada lagi nak tubik ni. Bunyi tu tadi asas kat tu lah. Kita kira mula pula insya-Allah.